Salam sejahtera dan salam syok kusayang Buletin UKAS edisi tengah hari 12 November 2021 bersama saya Viviana Lenaikai. Berita dimulakan dengan Majlis Penyampaian Dana tahun 2021 dan projek Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksak CARES yang telah disempurnakan Penasihat Maksak Wanita Negeri Sarawak Dato' Amar Jumaani Tuan-Tuanku Bujang di Tanah Mas Hotel Sibu pada Rabu. Seramai 9 orang wakil Human Resource Champion HRC telah menerima voucher tunai yang mewakili beberapa jabatan di bahagian Sibu 78, Sarike 91, Mukah 67 dan Kapit 33. Selain itu, turut diadakan penyampaian dana tahunan Maksak Wanita Negeri kepada pengerusi Maksak Wanita bahagian Sibu, Sarike, Mukah dan Kapit berjumlah RM1,000 setiap bahagian. Menurut pengerusi Maksak Wanita bahagian Sarike, Felicia Tan Yahua, Maksak telah menunjukkan keprihatinan yang amat tinggi terhadap golongan B40, khususnya di kalangan penjawat awam yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM96.9 juta kepada 19,271 warga emas yang layak di seluruh Sarawak dari Januari hingga Oktober 2021. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu Kerajaan Sarawak telah melaksanakan inisiatif kerana menyedari pentingnya kesejahteraan dan mengekalkan warga emas untuk terus produktif dan berdaya saing. Berucap dalam majlis sambutan Hari Kebersamaan ke arah Kesejahteraan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Khamis, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak berupaya menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk melaksanakan inisiatif dan program-program kebajikan. Katanya ini adalah kerana Sarawak mempunyai pemimpin yang bertanggungjawab dan berpandangan jauh bagi menjaga kebajikan rakyat. Dalam majlis sama, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu sambutan kebersamaan ke arah kebersamaan secara khususnya adalah untuk memberi penghormatan, penghargaan dan pengiktirafan kepada pencapaian OKU Sarawak khusus dalam bidang sukan. Begitu juga terhadap usahawan mikro kebajikan UMK dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada warga emas. Turut diraikan kejayaan atlet yang telah meraih pingat emas di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dalam Sukan Para Powerlifting, Boni Bunya Agustin dan Jong Yi Ki meraih pingat perak dalam kejohanan yang sama. Sementara itu, anugerah UMK turut disampaikan kepada 21 usahawan yang telah menunjukkan pencapaian cemerlang dalam kategori Platinum, Diamond, Gold, Bronze dan Ikon UMK dan membawa pulang sebuah trofi dan cek. Berikutnya mengenai 3 projek bekalan air berimpak tinggi di Sebuyau yang dijangka siap menjelang suku pertama tahun 2022. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Kerajaan Sarawak telah membiayai sepenuhnya pelaksanaan projek-projek itu yang bernilai RM93 juta. Semasa melakukan lawatan kerja ke projek bekalan air Sebuyau pada Khamis, beliau memberitahu pelaksanaan projek menunjukkan perkembangan positif walaupun menghadapi cabaran berikutan pandemik COVID-19 sebelum ini. Di samping menambah baik sistem bekalan air sedia ada, projek tersebut juga dijangka melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Ia juga memangkin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan terutama dalam bidang pertanian serta memberi jaminan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di daerah kecil Sebuyau. Selanjutnya, rumah panjang yang telah diberikan peruntukan bagi baik pulih rumah panjang perlu segera melaksanakannya. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata, ini bagi membolehkan peruntukan fasa kedua dapat disalurkan bagi menyiapkan projek itu. Kebuah kita bekerja leban ba undang-undang lebuh aku kembali bantu ngegi rumah panjai. Kesatu bantu ke debriknya mesti sudah dekat ke kita baru perintah beri aku bajet baru. Ngalai kat de gambar untuk bakal pergilah kita gawak untuk pergilah ambil kita gambar dulu. Bedau dekat ke rumah. Tabak ke rumah tu dah berada pada. Udahnya benung kita gawak ambil bagak gambar. Udah tembuk ambil gambarnya titik-titiknya tak patut digagak. Lebuh maya kita ke bisi nerima bantuan ke kena nge-repair rumah.
kita repair. Kita agak rumah baru, gambar rumah yang megah. Tang ke satu berdau ke gagak. Kedua benur gawak, kau ketiga udah ya tembuk de gagak. Ya kira aku serah ke kumadah ngatur rumah tadi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam lawatan kerja ke tapak projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS di Rumah Was Sungai Entajum Tatau pada Rabu. Selain Rumah Was, turut ditinjau Rumah Robert Asun Sungai Empang dan Rumah Gary Jani Sungai Mejau Tatau. Ujar Datuk John Siki lagi, beliau berharap setiap jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan tuai rumah mengambil berat terhadap prosedur ini untuk memastikan projek naik taraf rumah panjang dapat disiapkan mengikut perancangan demi keselesaan penduduk. Jadi dia adu ke segi berperingkat dia. Nyalai aku ngeserat tu ngasuh bala kita itu tadi ni. Adu aku ngau jampat ngambil orang kembali bajet ke laban sekali pasal kenulung mantuk rumah panjai ke bentuk ianya kak 500,000 sekali, 500,000 sekali. Nyalai berperingkat betul ya. Nyalai ngarap ke bala kita itu tadi ni. Adu ngujampat lebuh mayaya udah diberi ke bala kita. Beralih ke perkembangan berikut. Penerima yang layak dibenarkan untuk mendapatkan dos penggalak vaksin COVID-19 secara walk-in di Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam berkuat kuasa mulai 13 November ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis berkata, mereka yang layak iaitu penduduk berumur 60 tahun ke atas, mempunyai komorbid dan petugas barisan hadapan digalakkan untuk mengambil peluang ini tanpa memerlukan janji temu MySejahtera. Jelas JPBN Sarawak, semua penerima vaksin Sinovac boleh menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setelah melepasi 3 bulan dari tarikh dos kedua. Manakala penerima vaksin Pfizer boleh menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setelah melepasi 6 bulan dari tarikh dos 2. Senarai Dewan PPV, Klinik Kesihatan dan PPVGP adalah seperti tertera. Sementara itu, JPBN Sarawak memaklumkan sebanyak 409 kes baharu positif COVID-19 telah dilapor dan ini menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 246,264 kes. Manakala 7 kematian dilapor melibatkan kes yang berumur dalam lingkungan 50 hingga 88 tahun. Dalam pada itu, kluster Opar Bauk dan kluster Mapu Terbeduk pula telah diisytiharkan tamat menjadikan jumlah kluster aktif setakat ini adalah 16 kluster. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Sentiasa waspada, amalkan norma baharu dan patuhi SOP yang ditetapkan. Sebelum mengakhiri buletin, jangan lupa untuk menyertai program pemvaksinan anti-rabies percuma secara besar-besaran yang akan diadakan di daerah Semerahan bermula esok. Salam UKAS.